Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, juga harap semua pelajar sihat-sihat belaka. Kita dah cuti lebih kurang dalam 5 hari. Jadi cikgu harap hari ni semua pelajar bersemangatlah untuk kita teruskan kita punya PTPR kita hari ni. Okey, sebagaimana yang telah cikgu Sheila bagi tahu kemarin, bermula pada hari Isnin kita guna jadual baru. Okey, kalau ikut jadual baru, ada sikit pertukaran mata pelajaran. Kalau sebelum ni hari Isnin kamu dengan cikgu KBS pembuatan roti, tapi untuk jadual baru ni hari Isnin kamu akan belajar pendidikan Islam dengan cikgu. Esoknya KBS pembuatan roti. Okey, untuk pendidikan Islam hari ni, sebelum cikgu masuk tajuk untuk dikata 4, jadi cikgu nak bincang dulu jawapan yang telah kamu buat latihan sebelum ni. Okey, kita tengok muka surat. Tengok muka surat 76 kan? Okey, cikgu suruh kamu buat baca dan bincangkan, kemudian kamu kena buat bentuk petaminda kan? Okey, jadi di sini inilah jawapan dia. Okey, kalau kata betul jawapan kamu tolong write sendiri. Lepas tu kamu tolong sign dekat bawah tu. Sign maksudnya sign kamu sendirilah. Kamu dah semak dengan betul lah. Okey. Dikata sini ciri percakapan yang baik berdasarkan yang petikan tadi. Okay, ciri-ciri percakapan yang baik: bercakap sopan, bersuara manis, rendahkan suara, berkata sopan, menegur dengan hikmah. Okay, kalau kelima-lima benda ni ada, kamu writekan. Kalau lebih kurang dia punya ayat, contohnya kalau kamu kata bercakap sopan, kamu kata kamu ikut seperti dalam teks ni kan. Jika bercakap biar bersopan pun boleh juga. Okey, kamu boleh tanda right saja. Okey, untuk yang kotak kedua kata percakapan buruk yang perlu dielakkan. Kalau kita tengok ini, dia kata percakapanmu anakku jangan diiringi dusta. Maksudnya bercakap dusta lah, bercakap dusta jangan kita buat lah kan. Kedua, berbicara hal orang lain. Ketiga, berkata kesat. Keempat, meninggi diri. Dan kelima, menfitnah. Okay, kalau ada kelima-lima jawapan ni, kamu tanda right. Okey. Terusnya kotak yang nombor 3, dia kata panduan percakapan yang baik. Okey. Yang pertama sekali, kamu tengok rangkap ketiga. Yang ni jawapan dia dekat rangkap yang ketiga ni. Kata ayahanda dan bondaku, jika bertemu rakan ucaplah salam. Ini dah pertama. Ketika mendapat pertolongan, ucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, kemaafan dipinta. Ketika rakanmu mendapat kejayaan, ucapkan tahniah dilupa jangan. Ketika sahabatmu didatangi kecelakaan, ucapkan takziah perlu diberikan. Okey. Sama juga, kata ni berucap salam ketika bertemu rakan, tadi ucapkan terima kasih ketika mendapat pertolongan. Ketika melakukan kesilapan, ucapkan maaf. Ketika rakan mendapat kejayaan, ucapkan tahniah. Ketika sahabat mendapat kecelakaan, ucapkan takziah. Okey, ini adalah jawapan dia. Okay, tak ada jawapan lain, yang ni memang jawapan dia. Jadi kamu tanda right saja. Okey, untuk soalan yang muka surat 78. Okey, dia kata sini pilih dan tulis dialog percakapan sesuai dengan gambar. Kita tengok gambar pertama ni. Dialog yang sesuai adalah selamat pagi encik. Bolehkah saya bantu kamu? Okey. Kedua, terima kasih Akilah dan Afifah kerana sudi membantu saya. Ketiga, apa khabar makcik? Silakan duduk, nanti saya panggil ibu. Okey. Yang ni adalah jawapan dia. Kalau kata betul, kamu write. Kalau kata tak betul, kamu pangkah dan kamu buat pembetulan di muka surat yang baru. Okey. Cikgu nak tengok pembetulan ya. Kalau kata ada pembetulan. Okey. Seterusnya kita akan masuklah untuk tajuk kita untuk hari ini kan. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan masuk tajuk beriman kepada hari kiamat. Okey, beriman pada hari kiamat ni adalah rukun iman yang ke-5. Okey, rukun iman kan ada 6 kan? Pertama apa? Beriman pada Allah. Kedua, beriman pada malaikat. Ketiga, rasul. Keempat, beriman pada kitab. Kelima, beriman pada hari kiamat. Dan last sekali, beriman pada qada dan qadar. Untuk kata 4, kamu akan belajar tentang 2
rukun iman, iaitu beriman pada hari kiamat dan juga beriman pada qada dan qadar. Okey. Apa yang dikatakan dengan hari kiamat ni? Okey, hari kiamat ni kalau kamu tengok gambar yang di dalam buku teks kamu tu, muka surat 79, kamu boleh tengok hari kiamat ni apa yang selalu kejadian yang berlaku. Dekat-dekat kiamat apa yang akan berlaku? Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah runtuh dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar untuk hari kiamat. Okay. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat. Okay. Maksud hari kiamat. Hari kiamat ialah hari berlakunya kehancuran dan kebinasaan bagi alam ini. Semua makhluk Allah SWT akan hancur binasa dan akan dihidupkan semula di alam yang kekal abadi untuk diadili segala perbuatan semasa hidup di dunia. Jadi bermaksud di sini, hari kiamat ni adalah hari yang berlakunya kehancuran dan kebinasaan. Maksudnya tak ada lagi makhluk yang akan hidup ketika selepas berlakunya kiamat. Okay, semua makhluk Allah SWT akan hancur binasa dan dihidupkan semula di alam kekal abadi. Bila berlakunya kiamat, selepas berlakunya kiamat, semua makhluk telah dimatikan, kemudian kita akan dibangkitkan semula. Dia bangkitkan semula di alam yang kekal abadi lah, iaitu alam akhirat. Itu beza kiamat dengan akhirat, tak sama. Kiamat tu maksudnya hari berlakunya kehancuran. Akhirat tu maksudnya hari yang kita dibangunkan dan kita dinilai kita punya amalan kita, sama ada kita ni layak masuk syurga ataupun neraka. Okay, dalil berlakunya kiamat, maksud sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang dia usahakan. Okay, dalam dalil ni Allah mengatakan tidak ada siapa pun di dunia ini yang mengetahui waktu berlakunya hari kiamat. Allah SWT merahsiakan hal ini supaya manusia sentiasa berusaha untuk mempersiapkan diri bagi menghadapinya. Okey. Hari kiamat ni tak ada siapa pun tahu, Nabi pun tak tahu. Jadi kalau kata kamu dengar ataupun kamu berjumpa dengan orang yang mengaku kata dia tahu bilanya kiamat, maka itu adalah bohong belaka. Sebabnya Allah sendiri dah berfirman dalam Al-Quran kata hari kiamat ni tak ada siapa pun tahu kecuali hanya Allah sahaja. Malaikat pun tak tahu, Nabi pun tak tahu, tak ada satu makhluk pun tahu bilanya berlakunya kiamat, hanya Allah sahaja yang tahu. Ini adalah rahsia Allah sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk pada tanda-tanda kecil berlakunya kiamat. Okay, sebelum berlakunya kiamat, kita akan menghadapi tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ni peristiwa yang jadi sebelum berlakunya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ni akan berlaku sebelum kiamat lah. Okay. Antara tanda-tanda kecil kiamat ialah segala urusan agama ditakbir oleh orang yang bukan ahlinya. Ramai anak derhaka kepada dua ibu orang tuanya. Banyak berlaku gempa bumi dan bencana alam. Ramai orang soleh dan ulama meninggal dunia. Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Banyak berlaku pergaduhan dan peperangan. Minuman keras berleluasa di sana sini. Perempuan lebih ramai daripada lelaki. Banyak berlaku perzinaan dan fitnah berleluasa. Kalau kamu tengok kebanyakan tanda-tanda kecil ni, kebanyakan sedang berlaku. Telah pun berlaku dan sedang berlaku. Macam kata yang pertama tu, segala urusan agama ditakbir oleh orang yang bukan ahlinya. Sekarang ni pun banyak hal-hal agama dicampur adukkan. Banyak hadis palsu dan sebagainya. Itu adalah sebahagian pada tanda-tanda kecil lah. Kemudian perempuan lebih ramai pada lelaki. Sekarang ni pun bilangan perempuan lebih ramai pada lelaki. Ada lelaki yang menyumpai perempuan, perempuan menyumpai lelaki. Itu merupakan semuanya adalah tanda-tanda kecil kiamat. Seterusnya kita akan pergi ke tanda-tanda besar berlakunya kiamat. Tanda besar kiamat ialah peristiwa atau kejadian yang akan berlaku apabila hari kiamat semakin hampir terjadi. Antara tanda tersebut termasuklah berlakunya gempa bumi di timur, barat dan semenanjung tanah Arab,
keluarnya asap yang akan membawa penyakit kepada umat manusia, munculnya Imam Mahdi untuk menegakkan syariat Islam, keluarnya api dari Yaman yang mengiringi manusia, keluarnya Dajjal yang akan menyesatkan manusia, keluarnya Dabatu Ard, binatang bumi. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya Ya'juj Ma'juj dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Okey. Tanda-tanda besar ni dia berlaku ikut turutan. Okey, turutan pertama berlakunya gempa bumi di timur barat dan semenanjung tanah Arab, sampai yang last sekali adalah matahari terbit dari sebelah barat. Bila berlakunya matahari terbit di sebelah barat, maka segala pintu taubat telah ditutup. Itu antara tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, di sini dia disertakan satu doa menghadapi hari kiamat. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kejahatan fitnah dajjal. Okay, jadi kita jangan ambil ringanlah benda ni, sebabnya kita ni dah berada di akhir zaman. Banyak banyak dah tanda yang berlaku. Sekarang ni tanda besar belum ada lagi, tapi tanda kecil dah lengkap semuanya kan. Okey, kalau takut sangat kalau kita ni memang berada di berada di hujung kiamat kan. Sebabnya bila kita ada di penghujung kiamat, akan berlakunya, keluarnya Dajjal apa semua tu, susahlah. Kita akan tak tahulah macam mana kan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT lah. Kepentingan beriman pada hari kiamat. Pertama, membuktikan kekuasaan dan keadilan Allah SWT yang mutlak. Kedua, menyedarkan manusia bahawa setiap perbuatan yang dilakukan akan diberi ganjaran yang tertimpal. Ketiga, mengingatkan manusia bahawa semua makhluk akan musnah dan akan dibangkitkan di alam akhirat. Keempat, mendorong manusia untuk melakukan amal soleh dan menjauhi kemungkaran. Dan kelima, menjadi motivasi kepada umat Islam untuk mengejar kejayaan di dunia demi mencari bekalan hidup di akhirat. Okay, pentingnya kita beriman pada hari akhirat ini supaya kita sedar bahawa setiap apa yang kita lakukan ni akan dinilai, akan dibalas. Jadi sebab tu kita kena beriman pada hari akhirat. Ya, akibat tidak beriman pada hari akhirat, pertama, sentiasa bertindak mengikut hawa nafsu dan hidup bebas. Maksudnya kita tak takut langsung kita tak rasa bahawa akan ada hari pembalasan, akan ada hari kehancuran dan sebagainya. Jadi kita rasa macam kita bebas hidup kan. Okey, kedua, mementingkan kebendaan dan kejayaan hidup di dunia sahaja. Ketiga, melanggar perintah Allah SWT dan tidak mengingati mati. Keempat, mempercayai kehidupan hanya di dunia. Kelima, melakukan kemungkaran tanpa rasa bersalah. Keenam, menjadi penghuni neraka di akhirat kelak. Dan ketujuh, menimbulkan rasa riak tanpa rasa takut. Okay, kita kena ingat segala amalan kita di dunia ni, walaupun baik ataupun buruk, akan dihisab oleh Allah SWT masa hari akhirat nanti. Jadi walaupun perbuatan yang kamu buat tu sebesar zarah, orang lain tak nampak, tapi Allah tu nampak. Okay, persediaan untuk menghadapi hari akhirat, hari kiamat. Okay, jadi kita tengok sama-samalah apa persediaan kita untuk menghadapi hari kiamat ni kan. Pertama, melakukan semua perkara wajib yang dituntut oleh Allah SWT. Perkara wajib tu macam solat, puasa, zakat dan sebagainya. Kedua, meninggalkan semua perkara kemungkar dan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Ketiga, melakukan pelbagai kebaikan untuk meraih pahala yang banyak. Keempat, memperbaiki diri dengan mengamal semua tuntutan yang dianjurkan oleh Islam. Kelima, menjauhkan diri pada perkara yang sia-sia dan tidak berfaedah. Dan keenam, memperbanyak amalan sunat dalam kehidupan harian. Ini adalah macam mana kita nak menghadapi hari kiamat. Hari kiamat ni kita tak tahu bila nak jadi, tapi kita boleh bersiap sedia. Siap sedia dengan bekalan dan amalan kita. Okey, setakat ini saja kamu punya nota untuk
tajuk beriman pada hari kiamat ni. Jadi apa cikgu nak kamu buat adalah cikgu nak kamu salin nota bermula pada muka surat 80 ni sampai muka surat 85. 80 sampai 85. Kamu salin dulu nota. Latihan tak payah buat lagi. Yang ni cikgu akan hari lain. Cuma yang ni je lah. Kamu salin dulu nota untuk tajuk beriman pada hari kiamat. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahilah cikgu punya kelas ni. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.